Untuk penceramah yang seterusnya, ya, izinkan saya memperkenalkan Dr. Profesor Madya, Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. Ya. Beliau merupakan Profesor Madya dan pakar kriminologi di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Dr. Rahim mendapat ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Sains Malaysia dalam bidang kriminologi. Bidang pengkhususan beliau ialah jenayah dan delinkusi, penilaian dan pengukuran kriminal, psikologi kriminal, profiling serta gejala sosial. Beliau merupakan pengasas dan pengerusi Pertubuhan Kriminologi dan Correctional Malaysia dan juga timbalan pengerusi Malaysian School Psychology Association. Dr. Rahim juga merupakan penerima anugerah Bitara Kriminologi dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019 dan pingat Komisioner Jeneral Penjara pada tahun 2020. Jadi pada petang ini Dr. Rahim akan memberi ceramah yang bertajuk Amalan Mesra untuk Keselamatan Cyber Kanak-kanak. Silakan Dr. Rahim. Terima kasih Yang Bahagia Prof. Zarina. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua peserta webinar Amalan Mesra Kanak-kanak. Saya minta izin dulu untuk kongsikan slide saya hari ini. Boleh nampak ya, Prof. Zarina? Ya, boleh. Okey. Assalamualaikum. Pertama sekali thank you kepada Prof. Zarina kerana sudi memperkenalkan saya, dan tahniah dan syabas juga kepada pihak penganjur kerana menganjurkan webinar percuma kepada guru-guru, ibu bapa dan semua masyarakat kita lah ya. So hari ini adalah satu topik yang saya menganggap sangat penting dan very timely iaitu amalan mesra untuk keselamatan cyber kanak-kanak ya. Semua ibu bapa, guru pada masa ini, I think apa-apa yang saya kongsikan hari ini semoga menjadi manfaat sebab tips-tips yang kita utarakan dalam webinar ini boleh praktikan oleh semua ibu bapa dan guru dan kita tahu sekarang ni kita dalam tempoh pandemik fasa pandemik COVID-19 lockdown disebabkan itu sekolah dah tutup tuition tak buka everything is PDPR pelajar kita student kita, anak kita semua belajar dari rumah so ini adalah senario sekarang lah di mana kita boleh dengan yakin boleh katakan sekurang-kurangnya anak kita meluangkan masa selama 5 jam untuk proses PDPR ini di mana mereka menggunakan telefon pintar, sometimes mereka gunakan tab ada kalanya mereka guna komputer, desktop, laptop untuk tujuan mengikuti PDPR ini so apabila anak kita memang dah guna gadget seperti ini, telefon bimbit, telefon pintar sebagai contohnya, laptop, tab, ini bermaksud anak kita ni dah vulnerable dah sebenarnya anak kita ni mempunyai risiko, cuma risiko tu rendah atau tinggi kita sebagai ibu bapa, kita sebagai guru, kita yang anak akan menentukan so risiko tu saya tak boleh katakan anak kita tak boleh katakan anak saya selamat daripada ancaman cyber risikonya adalah sifar, no way risiko tu tetap ada, cuma tinggi atau rendah dan harap input webinar hari ini dapat merendahkan tahap risiko itu dan ini adalah beberapa kajian di luar negara di mana sejak COVID-19 ini kita boleh nampak adanya peningkatan penggunaan internet dan mana-mana aktiviti-aktiviti dalam online dalam talian. Sebagai contohnya kita boleh lihat dekat sini, spending significantly more time using social media, di mana masa mereka meluangkan bersama media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram dan sebagainya telah pun meningkat 23%. Dan semua aspek-aspek lain turut menunjukkan peningkatan dan saya boleh menganggap kita boleh menganggap bahawa pada tahun 2021 peningkatan itu terus ada
Okey, ini pula mengikut umur, ya. Kalau kita lihat hari ini adalah lebih kepada kanak-kanak, kan. So mungkin inilah, ya, di mana dari umur 16 hingga 24, ya, di mana peratusan, ya, mereka menggunakan masa dalam social media ni telah meningkat 58%. Ya, 58%. Even kalau yang kita tengok yang grup veteran ni, yang 55, 64 pun dah meningkat, apatah pula dengan anak kita ni, ya, dengan yang Gen Z generation, the new generation ni, yang memang dah sinonim dengan social media, handphone, gadget dan sebagainya. Ya. So ini adalah statistik yang dikeluarkan di Malaysia lah, ya, di mana penggunaan internet, ya, poin yang ketiga ini, penggunaan internet dalam kalangan 15 tahun ke atas, ya, 15 tahun ke atas, kiranya form 3 and above lah, ya, meningkat ketara kepada 89.6 pada 2020 berbanding 84.2 2019, dan tahun ini statistik tu belum keluar lagi, ya. So kita boleh nampak sangat, ya, di mana adanya peningkatan yang ketara dalam penggunaan media sosial, penggunaan internet, ya, dan penggunaan aktiviti dalam ruangan cyber, ya, cyberspace. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh statistik yang dikeluarkan, aktiviti internet paling popular adalah rangkaian sosial, ya, media sosial. So kita sebagai guru, kita sebagai ibu bapa, kita boleh buat survey dekat rumah. Kita boleh tengok, ya, dalam kelas kita berapa ramai anak murid kita ada social media. Ya, sekurang-kurangnya, ya, saya boleh katakan 80% kalaulah mereka ni daripada kumpulan urban lah, ya, mereka yang dekat bandar, ya, kemungkinan besar 80%, ya, akan menggunakan sekurang-kurangnya satu bentuk social media, ya, dan mungkin mereka tak declare, ya, ada kalanya mereka tak declare tapi mereka gunakan senyap-senyap, ya, di mana tanpa pengetahuan ibu bapa dan guru. Ada kalanya mereka menggunakan nama lain sebagai contohnya, ya, untuk membuka akaun dan sebagainya. Because why? Untuk membuka media sosial ni, nak buka akaun TikTok ke Instagram ke Facebook, percuma. Tidak ada bayaran. Betul? Selagi ada internet, selagi ada email, ya, mereka boleh buka akaun baru, kan? So it's so easy. Okey, dan kita tengok anak kita, ya, student kita, pelajar kita, murid kita, they are exposed with all types of social media, dan mereka juga menggunakan pelbagai bentuk platform, ya, seperti Zoom, Google Meet sebagai contohnya. Mereka kena gunakan email, ya. Mereka kena gunakan Telegram sebagai contohnya, ya. Ada kalanya guru memberitahu kena buat rujukan dalam website sebagai contohnya. So mereka terpaksa menggunakan Mr. Google, ya, dan ada kalanya mereka gunakan YouTube dan sebagainya, ya. So inilah saya rasakan musim sekarang ni, ya, fasa pandemik ni, PDPR ni, 4 keperluan asas, ya, 4 keperluan asas kita semua. Yang pertamanya adalah internet. Yang keduanya adalah gadget, ya, seperti laptop, seperti telefon pintar ataupun seperti tab, ya, tab ke tablet ke dan sebagainya, menjadi keperluan asas, ya. Okey, dan gadget-gadget seperti ini, ya, dan juga internet ni ada baik dan ada buruk, ya. Kita tak boleh menafikan kebaikan, betul? Even webinar hari ini pun, ya, kita boleh sampaikan ilmu, boleh kongsikan ilmu kepada anda semua adalah melalui bantuan internet, melalui aplikasi Zoom dan sebagainya, betul? Itulah kebaikan, ya. Kita walaupun musim pandemik ni pelajar tak boleh pergi sekolah, tapi ilmu tetap, pelajar tetap mengikuti kelas. Bagaimana dengan adanya fasiliti seperti internet, ya, aplikasi-aplikasi seperti Zoom, ya, Telegram dan sebagainya. So ada baik dan ada kala ada juga buruk, ya. So hari ini saya nak sentuh beberapa the bad side, ya, the bad side ataupun the dark side of cyber space ni, ya, ruangan cyber ni, ya. So sebelum saya meneruskan dengan amalan mesra, okey, apa isu-isu yang timbul, ya. Ada kalanya kita sebagai guru, kita sebagai ibu bapa menganggap anak saya ni okey je, ya, dia tak pergi mana-mana, ya, dia guna phone dekat bilik je. Ya, dia okey, mana ada dia ada masalah. Kita sebagai dewasa, kita lah stres sebab kerja. Anak kita ni mana stres, anak kita ni mana ada masalah. Jangan macam tu tuan-puan. Ya, so macam-macam isu ataupun masalah yang mereka boleh hadapi. Okey, jom kita boleh tengokkan beberapa yang saya nak senaraikan dekat sini lah. Yang paling utama, ya,
this musim pandemik ini, yang pertama sekali adalah pendedahan kepada bahan pornografi. Ya, bahan pornografi ini ya is floating everywhere. Saya boleh katakan, ya, dan very easily boleh access. Ya, just type keyword je boleh keluar, tuan-puan. Kalau kita tak letak apa-apa setting ya dalam telefon bimbit, dalam telefon pintar, it is very easy. Ya, dan semua aplikasi-aplikasi sosial media dah mula orang dah salah gunakan untuk upload pornografi. Setuju? Sebagai contohnya TikTok, sebagai contohnya Instagram, macam-macam gambar. Walaupun bukan gambar lucas sepenuhnya, tapi the element tu dah ada dah. Even dekat Facebook, even Zoom digunakan untuk membuat video calling dan sebagainya. So, pendedahan kepada bahan pornografi adalah satu ancaman yang saya menganggap yang very yang boleh memberi kesan buruk kepada anak kita, especially kalau mereka yang sangat muda, yang sangat mentah dan sebagainya, dan yang keduanya adalah cyberbullying lah, bully cyber. Sekarang ni ramai daripada kita mungkin kita boleh menganggap, alah doktor, bully cyber ni memang macam tu, bully fizikal lagi teruk. Sebagai contohnya, kalau anak saya kena pukul, kena tampar, kalau tendang, baru saya akan ambil action sebab ada luka. Kalau bully cyber ni dah biasa lah kot doktor, jangan macam tu cikgu. Jangan macam tu tuan-puan. Sebab apa? Bully cyber, impak dia saya boleh katakan lagi dahsyat sebenarnya daripada bully tradisional. Kalau bully tradisional yang berlaku di setting sekolah, sebagai contohnya, mungkin anak kita ni dibuli, orang tumbuk anak, kawan dia tumbuk dia, sebagai contohnya. Mungkin luka tu hilang dalam 1 hari, 2 hari, dan tidak diketahui oleh orang lain. Betul? Apabila dia keluar dari anak kita yang menjadi mangsa ni, apabila dia keluar daripada sekolah, dia tak rasa malu sebab orang lain tak tahu dia kena bully. Tapi bully cyber is not like that. Kalau sebagai contohnya dia dimalukan dalam platform cyber seperti Facebook, apa impaknya? Yang pertama, akan diketahui oleh semua orang. Mak dia tahu, adik-beradik tahu, orang kampung tu, sesiapa yang menggunakan, yang duduk dekat US boleh dapat, everyone, because why? Of the cyber nature tu. Yang keduanya, memori itu berkekalan. Evidence itu berkekalan. Kalau macam contohnya luka, boleh sembuh dalam 1 minggu tu boleh dah sembuh kan? Tapi bukan bully cyber. Sebagai contohnya, anak image separuh lucah sebagai contoh ni, disebarkan dalam media sosial. Benda tu kekal, tuan-puan. Benda tu kekal dalam cyberspace ni. So that's why bully cyber ni adalah satu ancaman keselamatan cyber yang dihadapi oleh anak-anak kita. Mungkin anak kita ni tak pernah bagi tahu dekat kita. Tapi kitalah yang kena lebih proaktif. So first of all, kita kena tahu apa itu bully cyber dan sebagainya. So nanti kita akan tengok apa langkah-langkah yang kita boleh ambil. Yang seterusnya adalah sexual grooming, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu, kita boleh sebut sebagai pengantunan seksual. Macam dulu kan, sexual grooming pun dah berubah. Dulu adalah lebih kepada fizikal. Sebagai contoh lah kan, jiran rumah kita, dia datang, dia membina hubungan dengan anak kita, dia beli coklat dekat anak kita kan. Mungkin anak kita ni baru 4 tahun, dia bagi coklat, dia beli patung, dia setiap hari visit. Lepas tu lama kelamaan dia mengambil kesempatan. Itu kaedah dulu, pendekatan dulu. Tapi sekarang ni online sexual grooming. Macam mana? Kalau anak kita ni ada social media, sebagai contohnya, yang child sexual predator ni, pelaku seksual kanak-kanak, boleh je randomly add anak kita dekat Facebook sebagai contohnya. So add, dan anak kita pula yang jenis yang tak tahu, mempunyai literasi yang rendah ataupun kesedaran yang rendah tentang isu-isu ini. Sebab kita sebagai guru, kita sebagai ibu bapa tak pernah cerita pasal benda ni dekat anak kita. Sebab apa? Kita malu. Kita malu. Nak cakap perkataan seks pun kita rasa macam tak ready untuk share. Kan? So apabila anak kita pun tak tahu, sebagai contohnya. So let's say ada seorang yang menyamar seperti pegawai polis, sebagai profesor, sebagai doktor,
sebagai contohnya. Dia add. Lepas tu lama-kelamaan setiap hari dia akan groom ya anak kita. Apa khabar adik? Adik sihat ke? Saya polis, adik nak jadi tak polis sebagai contohnya ya. So dia akan proses pengantunan itu. Dia akan berterusan sehingga at one point ini kajian kes betul di mana orang yang menyamar seperti seorang profesional, dia hantar gambar yang dia memakai pakaian dalam ya. Lepas tu mangsa tu yang seorang kanak-kanak dia dah tengok, lepas tu dia dah delete. Dia kata alamak minta maaf adik. Alamak minta maaf adik, abang tersilap hantar. Dekat situlah itu turning point. Lepas tu mereka akan introduce satu persatu dan sebagainya ya. Dan satu lagi tuan-puan, ramai daripada kita menganggap apa, kalau anak kita ni perempuan, murid kita ni perempuan, kita kena jaga dengan betul. Kalau anak kita ni lelaki, tak payah. Jangan puan. Ya, so predator ni dia tak kenal jantina. Dia look for opportunity sebagai contohnya. Ya, dan kita tahu kan, so orientasi seksual mungkin berbeza kan. Mungkin mereka target anak lelaki kita dan sebagainya. So kita kena memberi kesedaranlah kepada anak kita. Okey, lepas tu sextortion. Sextortion tu apa? Sebenarnya banyak sangat kes sextortion. Tuan-puan sebenarnya. Sebagai contohnya, anak kita yang umur 15-16 tahun berkenalan dengan rakan sekolah. Ya, rakan sekolah sebagai contohnya, ataupun dah jadi couple dan sebagainya. At one point, mereka pun bagi gambar mereka sebagai contohnya. Gambar semasa mandi ke, pakai salin baju dan sebagainya. Ya, lepas tu, ya, budak tu pula dia ugut mangsa tu. Ya, ugut mangsa, sebagai contohnya saya nak duit. Kalau awak tak bagi duit, saya akan sebarkan gambar ini dekat Insta sebagai contohnya. Saya akan jual gambar ini dekat Twitter dan sebagainya. Bahaya tak? So apa emosi anak kita masa tu? Mesti takut kan? Mesti takut. Nak bagi tahu dekat mak pun takut. Sebab apa? Nanti kena marah, kena pukul. So macam-macam ya. Sextortion adalah satu perkara yang diselubungi dalam kalangan remaja. Remaja dan kanak-kanak, tapi cuma kita yang tak tahu ya, sebab apa mereka simpan dalam ya, mereka tak luahkan ya, sehinggalah ya memberi kesan kepada psikologi mereka seperti mana Prof Zuzaili kongsikan tadi ya, stres ya, mengalami kemurungan dan sebagainya ya. Okey, lepas tu satu lagi ancaman ya keselamatan cyber adalah pendedahan kepada bahan berisiko, risky content ya. Tuan-puan, website cyberspace ni dia ada maklumat yang sangat berguna kepada anak kita ya. Pada masa yang sama ada juga terlalu banyak maklumat input image yang sangat berbahaya untuk anak kita. Ya, sebagai contohnya ya, seperti mana yang saya kongsikan tadi, yang bahan pornografi yang dekat atas tu ya, mereka tekan je keyword ya. Mungkin anak kita yang umur 7 tahun 8 tahun tak adalah dia nak tekan kan, dia tekan keyword, tapi bayangkan apabila mereka telah mencapai puberty sebagai contohnya, umur 13 tahun 14 tahun, dan tambah pula dengan rakan-rakannya yang peer influence. Kita semua tuan-puan, cikgu, dekat sini ada profesor, kita semua telah pun melalui alam remaja. Ya, dan kita tahu ya, alam remaja ni is full of curiosity. We want to know more. Ya, dan pada masa yang sama kita nak ada remaja yang dia nak berkelakuan seperti dewasa sebagai contohnya. Dia nak input yang something yang advance daripada kawan-kawan dia sebagai contohnya. So it's dengan adanya handphone ya, adanya internet, is very easy lah. Satu adalah dari segi seksual, satu lagi violent content ya, elemen-elemen kandungan-kandungan yang mempunyai aspek keganasan sebagai contohnya ya, yang pada tahun 2017 ya, saya terlibat secara langsung sebagai salah seorang penyelidik dalam membuat profiling dalam kalangan mereka yang terlibat dalam ekstremisme. Ya, ekstremisme tu tahu kan ya, terlibat dalam ISIS, Daesh dan sebagainya ya, dalam terorisme dan sebagainya ya. Umur 16 tahun tuan-puan dah terlibat. Sebab apa? Macam mana dia boleh terlibat? Sebab dia search
Dia search dalam handphone, dia guna keyword sebagai contohnya, ya. Dia ni. Lepas tu dia tengok apa support group yang ada. Lepas tu dia join Telegram. Ya, dalam Telegram tu pula ada dekat 300-400 ahli, ya, daripada Philippines, daripada Indonesia, daripada pelbagai tempat. Ya, dekat situ mereka share gambar-gambar yang apa yang berlaku perang dan sebagainya. Ya, dan itu membentuk dia apa? Dia lebih curious, dia nak tahu. Ya, so dia pun search dan sebagainya, dan akhir sekali dia kena tangkap lah. Ya, dia kena tahan. So itulah bahayanya. Ya, dan satu lagi adalah puan, dadah di alam maya. Ya, dulu tokan dadah macam mana? Dulu penagih dadah, orang kena order, dia kena tunggu dekat kawasan yang tertutup. Okey, tokan dadah tu datang bagi duit, bagi dadah, pas dekat dadah, dia penagih pula dia bagi duit, lepas tu dua-dua beredar dekat situ. Tapi sekarang semuanya online. Kalau kita dulu kita buat bisnes secara bersemuka, kita dah move forward kepada online business kan, sama juga. Penjenayah pun sama juga. Penagih dadah pun sama juga. Ya, sexual predator pun sama juga. Ya, mereka pun dah berubah. Mereka dah mula menggunakan cyberspace. Ya, sekarang ni very easy. Ya, very easy. Ya, boleh dekat Twitter, boleh dekat WeChat, boleh order sebagai contohnya. Ya, boleh order, ada kumpulan dan sebagainya, mereka boleh order pun. Ya, dan satu lagi sekarang ni saya nak sentuh, ya, ada remaja, kanak-kanak, apa yang mereka buat, mereka tempah, ya, bahan-bahan yang 18 sex. Sebagai contohnya, bahan-bahan yang menyerupai seperti alat sulit lelaki sebagai contohnya, mereka order. Ya, sebab apa? Akses tu ada di mana-mana. Sebagai contohnya. Ya, okey, ini adalah antara isu-isu yang anak kita yang boleh hadapi ataupun mungkin mereka sedang hadapi. Ya, okey, ini adalah kajian yang saya nak share. Ya, ini adalah DQ Institute, ya, Leading Digital Education Culture and Innovation di USA. Ya, so children, okay, are facing a cyber pandemic. So kajian mereka dalam kalangan 8 hingga 12 tahun, mereka dapat ini, ya, di mana 60%, ya, mereka terdedah kepada ancaman risiko cyber. Di mana 45% affected, terkesan dengan bully cyber. 45%, tuan-puan. Ya, 39% experience reputational risk. 7% dengan social media disorder, ya. 29% seperti mana yang saya katakan tadi, exposed to risky content, sama ada violent ataupun sexual. Ya, 13 gaming disorder, ya, PUBG dan sebagainya. 17% experience risky context such as offline meetings with stranger. Sebagai contohnya, kan, sexual grooming. Sexual grooming, mereka start dengan online, and then dia boleh terhenti dengan online ataupun dia boleh pergi ke fasa offline, ya, secara bersemuka. Ya, okey. So ini adalah kajian di US, ya. Okey, dan ini pula kita boleh tengok, ya, dekat sini 1 in 3 internet users worldwide are children. Ya, dan dekat sini satu dapatan menarik, ya. 750,000 individuals at any point in time, ya, are estimated to be looking to connect with children for sexual purposes. 750,000 individu pun. Ini adalah secara at global level lah, bukan di Malaysia. Ya, they want to connect with children untuk sexual purposes. Sebab children ni apa? Kanak-kanak ni dia naif. Ya, dia mungkin dia tak tahu, dan mereka pun ada curiosity. Semua itu disalahgunakan oleh predator ni. Ya, so kita boleh tengok dekat sini, ya. Okay, data 2019 shows that 92% of the CSAM, ya, child sexual abuse material accessed by InHope depicted children under 13 years. Ya. So apabila kita melihat data-data ini, memang mengerunkanlah, ya, membimbangkan kita semua, ya. Tak kiralah cikgu ke, tak kiralah ibu bapa ke, ya, it's troubling us, ya. It's very disturbing figures sebenarnya. Okey, ini adalah kajian yang saya, maaf. Okey, ini adalah kajian yang saya lakukan, ya, bersama student saya dan tim ancaman cyber UKM, Prof Dayang, Prof Zarina and all. Okey, dan kita tanya kepada kanak-kanak berumur 8 hingga 15 tahun.
Ya. Kita minta, kita buat survey lah kan, kita pergi ke beberapa sekolah dan kita buat survey, ya. Kita ada 3 option, tidak pernah, kadang-kadang, selalu, ya. Cuba tengok yang pertama. Pernahkah sesiapa yang tidak dikenali menghantar friend ataupun follow request kepada anda di media sosial? Tak kenal langsung. 34.6 kata selalu. 55.6 kata apa? Kadang-kadang. Ya, kita pergi dengan yang lebih ekstrim sikit, ya. Okey. Pernahkah sesiapa dalam talian online meminta anda untuk menggunakan webcam video chat ketika berbual dengan di media sosial? Tengok sini, kadang-kadang 34.1%. Selalu adalah 4.4. Ya. Pernahkah orang dewasa di dalam talian bercakap mengenai seks dengan anda? Cuba tengok tuan-puan. Yang kadang-kadang tu 18.5%. Sebagai contohnya. Pernahkah sesiapa dalam talian mengajak anda untuk berjumpa? 49.8 kadang-kadang. Selalu tu 11.7. Okey. Bila saya baca, bila kita dapat data ini, menakutkan, ya. Sangat membimbangkan, ya. Ya, sebagai contohnya. Pernahkah yang item 23 ni, pernahkah sesiapa dalam talian mengajar tentang seks kepada anda? 9.8 say kadang-kadang. 1.5 cakap selalu. Dan last sekali, pernahkah anda menerima gambar separuh bogel atau bogel daripada mereka di media sosial? Ya, scary tak tuan-puan? 19.5 bagi tahu kadang-kadang. 2.9 sama ada consented ke tak consented ke, because they are children, ya, kanak-kanak, memang salah di sisi undang-undang, ya, because yang menjawabnya daripada 8 hingga 15%. And one more shocking thing I want to share with all of you, data ini, survey ini dibuat pada tahun 2019, tuan-puan, sebelum adanya COVID, sebelum adanya pandemik. Tapi sekarang ni, masa ini student dia masih pergi, dia bergantung pada internet activities, ya. Dia tak menggunakan gadget, ya. Itu adalah atas interest masing-masing. Tapi sekarang almost everyone ada gadget, kan. So I can strongly say that kalau kita replicate kajian ini, mungkin yang ni semua naik. Semua angka ini akan naik, ya. Sebab tu saya kata it's very dangerous, ya. Okey, sekarang ni saya nak buat satu eksperimen. Prof Zarina, saya ada lagi berapa masa, ya? Ada lagi 20 minit. Oh, okey. Okey. Ya. So terima kasih Prof. Okey. So dengan izin moderator lah, ya, saya nak minta nak buat satu eksperimen, ya, dengan anda semua. Okey, kita ada 438 peserta, kan. Okey, anda semua mungkin ada yang ada Telegram, betul? Okey, cuba take out your phone, pergi kepada Telegram, buat dengan saya. Saya ni lah, ya. Okey, just follow me. Okey. Okey, pergi kepada Telegram. Okey, saya pun buka Telegram, Saya pun buka Telegram. Okey, dah buka Telegram, kan? Okey, sebab sini tak ada chat box. Okey, dah buka Telegram. Lepas tu ada atas Telegram tu, tepi tu kan ada 3 jalur tu, kan? 3 jalur tu, tekan 3 jalur tu. So dia akan keluarlah new groups, contacts, calls, people nearby, betul? Okey, sekarang ni semua tekan people nearby. People nearby. Harap anda semua tengah follow, ya. Sekejap saya tengok dekat Q&A. Okey. Alright. Okey. So ada tak people nearby? Ada, ya. So kalau dalam people nearby tu, okey, boleh screen, ya. Mungkin ada satu atau dua mereka yang menggunakan profil yang lucah, ya, gambar lucah, ya. Dan pergi bawah. Ya, pergi bawah tu nampak tak groups nearby? Nampak kan groups nearby? Okey, cuba tengok dalam groups nearby tu ada apa. Ya? Ada tak kumpulan-kumpulan yang 18SX tu? Ada atau tidak? Cuba check. Kalau ada, just cuba tekan, ya. Tekan grup itu, ya. Lepas tu tekan yang atas tu, dia akan tunjuk ada berapa ahli dalam itu, ya, dan berapa orang
online. Lepas tu kalau kita tekan benda tu kan, dia akan keluar siapa senarai members, dia akan keluar media, files, links, voice dan sebagainya. Cuba tekan media puan. Bila tekan media, you can see so much of content, illegal content, 18XX content, risky contents. Ya, orang share gambar bogel, orang share apa? Orang share porn material sebagai contohnya. Orang jual apa? Macam-macam produk-produk yang tak sepatutnya dijual sebagai contohnya. Ya, bayangkan anak kita ni, ya, yang menggunakan phone, dan kita pula adalah seorang ibu bapa, guru-guru yang tak pernah ambil tahu tentang anak kita. Ya, anak kita ni dia ambil phone, dia tutup biliknya, dia duduk, ya, dia duduk message, dia guna phone. Kita dekat ruang tamu, ingat anak kita selamat. Sebab apa? Anak kita ni dekat bilik je. Sebagai contohnya. Tapi he or she could be the victim. Ya, orang boleh pancing dia. Sexual grooming can occur, ataupun atas minat dia boleh explore sebagai contohnya. Bahaya tak tuan-puan? Ya, so it's very dangerous, dan itulah kita kena mengamalkan, ya, amalan mesra. Ya, I'm going to share few of tips, ya, dengan anda semua. Ya, harap membantulah. Ya, okey. Inilah 10 amalan mesra yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Ya, apa yang kita boleh buat sebagai seorang cikgu, dan apa yang kita boleh buat sebagai seorang ibu bapa ataupun seorang elderly figure di rumah. Ya, okay, ada banyak tips sebenarnya. Ya, even dekat Google pun ada banyak tips yang diutarakan oleh NGO, ya, academician, ya, dalam ada banyak bahan bacaan lah yang dikeluarkan oleh cyber security dan sebagainya. Tapi hari ini untuk webinar, I'm just going to share 10 practice lah, ya, amalan mesra. Ya, boleh tak? Mungkin tuan-puan tanya, doktor, boleh tak saya rampas telefon daripada anak? Saya tak nak anak saya gunakan. Jangan. Nanti anak kita ketinggalan. Betul tak? Ya, somehow they have to live with the phone. Ya, tapi cuma kita boleh kurangkan risiko. Kalau kita tak bagi anak kita melayari internet, kalau kita tak bagi anak kita gadgets dan sebagainya, mungkin dia akan ketinggalan. Ya, dia tak boleh apa, empower skill dia dan sebagainya. Jangan macam tu. Ya, jangan jadi Hitler lah, ya. So ini adalah sebab tu kita sebut sebagai amalan mesra, ya. Yang pertama, kita jadilah kawan anak kita dekat media sosial. Why not? Tapi kalau tuan-puan pun, ibu bapa pun rasa, saya tak nak anak saya jadi friend. Nanti saya pula yang kena kantoi. Tak bolehlah macam tu. Kan, betul tak? So first kita kena kita kena pastikan profil kita ni bagus, apa yang kita kongsikan tu bagus dan sebagainya. Tapi kalau kita pun jenis yang nak ke arah risky content tu, tak boleh lah kan. Nanti dia pula terkejut, ayah mak lagi dahsyat daripada saya. Jangan macam tu tuan-puan. Ya, first kita boleh jadi kawan dekat media sosial. Tapi bila jadi kawan, ada batasan. Jangan pula untuk every comment kita pantau, lepas tu kita tanya kepada dia, kenapa awak buat macam ni? Kenapa awak komen macam ni? Jangan. Nanti anak kita unfriend kita dekat social media. So jangan. So kalau boleh tengoklah kita jadi kawan dekat social media, kita pantau. Ya, bolehlah sekali-sekala kita like gambar dan sebagainya. Ya, so dia pun akan rasa happy lah. Okey, itu yang pertama. So saya nak tanya, dekat 443 ni peserta, berapa ramai yang menjadi anak? Ya Allah, maaf. Berapa ramai yang menjadi kawan kepada anak tuan-puan dalam media sosial? Sebab mungkin 50%. Ya, mungkin ada yang tak nak jadi kawan, sebagai contohnya. First of all, kita kena tahu juga anak kita ni ada media sosial ataupun tidak. That is the first thing. Sebab apa? Kalau bila kita tanya dekat ibu bapa, Prof, anak saya ni tak ada TikTok, tak ada Instagram, dia tak guna Facebook.
Tapi apa sebenarnya anak puan tu memang guna, tapi tak letak nama betul, letak nama samaran Angel, Princess dan sebagainya. So janganlah macam tu ya, kita kena tahu ya, kita kena peka ya dengan perkembangan anak kita. Yang kedua, kita kena perhati dan pantau ya, kita kena monitor ya apa post-post yang dia muat naik ya, sebagai contohnya apa video-video TikTok ya, sebagai contohnya, ataupun recently dia berkawan dengan siapa. Kalau dekat Facebook kita boleh tahu recently friend, ada satu kolom tu kita boleh tengok ya, kita boleh pantau. Kalau kita nampak profil itu adalah suspicious, scammer ya, ataupun sexual predators, kita rasa tak sedar hati bila kita buka tu something is not right ya, kita boleh bagi tahu dekat anak. Tapi bagi tahu pun ada caranya. Dengan mesra lah. Jangan pula kita marah dekat anak kita. Kenapa awak pergi friend dengan si Afiq ni? Afiq ni tak tahulah dia ni. Janganlah macam tu. Tapi tell why. Ya, mungkin kita boleh bagi tahu dengan cara yang baik. Ya, kanak-kanak zaman sekarang ni, mereka ni they want to know why. Kenapa? Why I must do this? Why I cannot do this? Itulah mentaliti mereka. So kita kena explain, ya, kita kena explain kenapa awak kena unfriend dengan individu seperti ini. Explain dengan cara yang bagus, ya. Perhati, pantau, dan kita juga kena tengok perhati ya dari segi behavior mereka. Sebagai contohnya, anak saya dulu seorang yang sangat periang. Ya, suka makan makan pun dengan bersama ibu ayah, tapi sejak kebelakangan ni dia murung je, dia tak nak makan, sebagai contohnya. Ataupun dia pakai dekat rumah dulu selalu pakai baju lengan pendek, sebagai contohnya. Tapi sekarang ni dia pakai baju lengan panjang. Ya, sampai dia tutup dekat sini kan. Jangan pula kita menganggap anak saya ni dah dapat hidayah, sebab itulah dia pakai ni. Jangan puan. Ya, kita kena ada yang suspicious mind tu. Ya, sebab apa? Mungkin dia self harm. Dia mungkin ambil pisau, dia toreh-toreh dekat sini. Kita tidak tahu. Ya, sebab dia stres kan? Dia stres dan mengalami kemurungan dan sebagainya. Ya, so kita kena observe, kita kena perhati. Ya. So saya rasa ibu bapa dengan guru adalah individu yang boleh mengesan perubahan tingkah laku dengan pantas. Betul tak? So kita tahu ya, kalau anak kita ni something is not right, ibu bapa is the first person yang boleh detect. Okey. Yang ketiganya adalah set limit masa penggunaan internet, penggunaan telefon pintar dan sebagainya. Jangan puan, jangan biarkan anak kita ni bawa handphone dekat tempat tidur dan dia pula seorang dekat dalam bilik dan wifi pula on all the time. Jangan. Ya. So kita kena set limit masa, ya. Kalau tuan-puan bagi tahu, ya, sebab bila saya share benda ni kan, ada ibu bapa yang akan bagi tahu, Prof, saya dah bagi tahu dah dekat anak saya tapi tak nak dengar, ya. Bila saya tanya umurnya berapa makcik, sepertinya dia baru 9 tahun, ya, dia tak nak dengar, dia nak phone juga. Itu yang saya bagi tu. Bayangkan umur yang 9 tahun, tuan-puan tak boleh kontrol sebagai seorang ayah ibu. Apatah lagi kalau dia dah umur 16-17 tahun, tuan-puan. Jangan pula macam tu. Ya, so kita kena set limit masa. Apabila set limit masa, itu adalah peraturan itu untuk diri kita juga. Jangan pula kita ayah tu, ya, mengarahkan anak-anaknya untuk jangan gunakan telefon pukul 11 malam. Ya, ayah bagi tahu, awak semua, abang, kakak, adik, semua letak phone. Tak boleh guna 11 lebih 11 malam tu tak boleh guna. Tapi ayah pula chat, ya, guna Facebook. Jangan. So tak bolehlah. So kita pun kena comply dengan peraturan yang disediakan, yang ditetapkan oleh by the family. Kalau boleh peraturan itu, it will be better kalau ianya ditetapkan bersama keluarga. Sebagai contohnya, ya, ayah ataupun ibu boleh panggil, anak semua, bagi tahu, ya, kita ni banyak sangat menghabiskan masa dengan internet. Ya, kualiti kita pun terjejas, tak boleh tidur. Ya, apa kata kita buat satu peraturan? Apa cadangan abang? Apa cadangan adik? Kita boleh guna sampai berapa? Barulah ada satu motivasi kan? Sebab peraturan itu disediakan oleh semua orang. Ya, ada mereka rasa that is their part. Mereka menjadi part of the development of the rules and regulation. Ya, sebagai contohnya. Dan satu lagi, set filter
privacy setting, parental control. Ya, dekat sebagai contohnya mana-mana website dia ada parental control. Ya, kalau macam YouTube dan sebagainya, kita boleh block. Ya, kita boleh block video-video yang yang tak sepatutnya untuk pop out. Ya, untuk pop out. So kita boleh set privacy itu, ya, parental control dan sebagainya. Kalau sekarang ni anak semua, okay, ramai yang nak tengok Netflix dan sebagainya, ya. Ataupun apa-apa kandungan lah. So mungkin kita boleh tengok dulu apa kandungan movie itu, ya, sebelum kita bagi dekat mereka, ya. Okay, and then kalau boleh off wifi midnight. Kalau malam tu tak guna wifi tu, okay, lepas 11 malam, 12 malam, off wifi sebagai contohnya. So itu antara satu cara yang kita boleh buat. Sebab apa? Malamlah masa yang, sebab pagi dia occupied with PDPR. Kan dia occupied with PDPR dan aktiviti rutin, malamlah mereka free, ya. So mungkin sebelah malam lah, ya. Mungkin perkara-perkara ini disalahgunakan oleh semua orang. So mungkin boleh off wifi, okay, mengikut peraturan yang ditetapkan. Tapi ada keperluan, ya, kita boleh fleksibel lah. Okay. Lepas tu kalau boleh sediakan bilik PDPR tu di kawasan yang kita boleh tengok, yang kita boleh pantau, ya. Dan kalau boleh sebagai contohnya ada common room, ya, ada common room untuk PDPR, ya. Dan ada common laptop sebagai contohnya untuk anak kita, bolehlah, ya. Dan sometimes saya juga nak mengingatkan, ya, apabila kita menggunakan common space ni, ya, so dia, okay, satu MO sexual offender ni, mereka yang nak buat nak mengantun anak kita ni, dia akan tanya, ya, awak dengan siapa sekarang, ya, awak berada di mana, dah buat ke, dah makan ke, ya, mak ayah dekat mana, mak ayah di sebelah, mak ayah di depan, adik tengah belajar di sebelah. Itu memberi satu ketakutan, ya, kepada itu bagi satu red light, ya, kepada sexual offender. Oh, this person, mangsa ni, sasaran ni dia bukan alone sebagai contohnya. Okey, seterusnya adalah cyber security literacy. Macam hari ini kan, so kita kena sentiasa meningkatkan kesedaran. Ya, sebagai ibu bapa guru, kita kena tahulah apa itu privacy setting. Kita kena tahu apa itu Facebook. Kita kena tahu apa itu parental control. Kita kena tahu macam mana nak off wifi. Ya, kalau itu pun kita tidak tahu, macam mana kan? Lagi susah, ya. Sebab itu kita, ya, mungkin umur kita 40-an, 50-an, anak kita masih muda, ya. Jangan membiarkan, saya ini dah tua, saya tak tahulah pasal internet, tak apa, biar aja. Jangan pula macam tu, tuan-puan. Kita kena ada satu pendedahan, ya, dan literasi berkaitan dengan keselamatan cyber, sangat penting. Sebagai contohnya, kena kalau Rahim, sorry, yes, Prof. ada 2 minit lagi. Okey, Prof. Ya, sebagai contohnya kita kena bagi tahu password macam mana yang kita boleh gunakan. Jangan pula gunakan password 1 2 3 4 5. Even kalau kita sendiri pun guna, it's very easy to hack. Ya, so kita kena bagi tahu, ya, kita kena boleh sentiasa mendidik anak kita, ya, educate apa do's and don'ts, bagi tahu dengan siapa boleh berkawan, apa hak kita, ya, bagi tahu kalau sesiapa minta, okay, gambar-gambar macam ni, you shouldn't lower your dignity, say no, report to me sebagai contohnya, mak ada bersama you sebagai contohnya, kan. And then last kali saya nak bagi tahu, biar lebih careful apabila menggunakan common device. Sebagai contohnya, mak ayah menggunakan telefon pintar, ya, sebagai contoh, ya. Parents tu, ibu bapa tu, mereka melayari mana-mana website pornografi sebagai contohnya, tapi lupa nak padam, ya, ataupun mereka mengambil gambar-gambar yang tidak patut, ya. Benda ni memang pernah berlaku, ya, memang pernah berlaku. So apabila kita bagi telefon kita tu dekat anak, sebagai contohnya, very risky lah, ya, very risky, ya. Di mana saya apabila saya membuat satu webinar dengan student, ya, sekolah rendah, ya, kan Google Meet kan, saya nampak, kan boleh nampak baca nama ID tu kan, saya nampak ID seorang pelajar tu mempunyai elemen seksual. Rupa-rupanya apabila kita tanya tu, itu adalah ID yang digunakan oleh ayahnya. Sebagai contohnya. So anak yang naif ni, yang umur 11 tahun, dia guna Google Meet account tu. So keluarlah nama itu.
So sangat bahaya tuan-puan. So saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Sekiranya ada soalan boleh ajukan dan saya berharap kita semua dapat meningkatkan ya literasi ya kesedaran tentang cyber security ini, keselamatan cyber ini agar kita dapat membantu anak kita ya untuk selamatkan anak kita daripada ancaman keselamatan cyber. Dan terima kasih kepada Prof Moderator dan pihak pengajuk atas jemputan. Sekian. Baik, terima kasih Prof Rahim ya di atas perkongsian ilmu tadi dan telah memberi pelbagai tips-tips amalan mesra ya bagaimana kita hendak memastikan keselamatan kanak-kanak semasa melayari alam cyber ya.